إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga nikmat untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in yang membicarakan berkaitan dengan bab pada menyatakan hukum riddah. Wa'iyyazubillah. Kita berhenti pada muka surat 281 ke 280. Wadzalika ke mana? Atas sekali ya. Bikhilafi. Bikhilafi. Tak apalah, kita ambil atas sikit. Wadzalika kana fi sani'in. Wadzalika kana fi sani'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa dzalika ka nafyi sani'in wa nafyi nabiyyin aw takdhibihi wa jahdi mujma'in alayhi ma'lumin min ad-din bid-darurati min ghairi ta'wilin wa illam yakun fihi nassun ka wujubi nahwi as-salati al-maktubati wa tahlili nahwi al-bay'i wan-nikahi wa tahrimi syurbil khamri wal-liwati waz-zina wal-muksi wal-maksi tahrimi al-maksi wa nudbi rawatibi wal eid. Kata pengarang rahimahullah, kekufuran atau kemurtadan tersebut misalnya seperti menganggap tidak ada Tuhan dan pencipta, menganggap tidak ada nabi atau mendustakannya, dan menentang hukum yang disepakati benar serta diketahui dari dalil agama secara pasti dengan tanpa melalui takwil sekalipun tidak ada nasnya. Misalnya kewajipan semacam solat 5 waktu, penghalalan semacam jual beli dan nikah, pengharaman minum khamar, liwat, zina dan maks semacam pungutan liar. Pungutan liar ni kutip cukai. Al-maks kutip daribah, kutip cukai. Dan kesunahan solat rawatib dan solat Id. Okey. Jadi sekarang ni pengarang rahimahullahu taala menceritakan sebab-sebab yang berlaku kufur. Sebab-sebab yang berlaku kufur dengan cara antaranya ialah i'tiqad. Cara i'tiqad, maknanya antaranya ialah wadzalika, dan demikian itu. Demikian itu yang mengkufurkan sama ada perkataan atau perbuatan ataupun i'tiqad. Jadi kita dah maklum bahawa sebab boleh berlaku kufur ni sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad. Jadi sekarang ni dia akan sebut satu-satu. Yang pertama ni ialah berkaitan dengan i'tiqad dulu. Wa dzalika ka nafyi sani'in.
seperti menafikan ada pencipta. Ni orang golongan etis yang mengatakan tak ada pencipta, alam ni terjadi sendiri. Itu kufur lah. Wa nafyi nabiyyin, atau menafikan nabi. Mana nabi ni, mana-mana nabi yang disepakati kenabiannya. Sebab itu 25 orang nabi tu perlu diketahui oleh setiap mukallaf. Mukallaf dia kena tahu nabi ni nabi ke bukan nabi. Walaupun tak boleh ingat, kalau orang sebut 25, cuba sebut 25 orang nabi tu. Kalau dah hafal lagu Rehan tak ingat. Dah mujur Rehan buat lagu, boleh ingat. Kalau dah hafal kau nak bilang 25 tak cukup kadang. Tak cukup. Tapi maksud tidak mengingkari ni maknanya, kalau orang tanya Ilyas ni nabi ke wali, nabi ke sahabat? Ni nabi ni, nabi dan rasul. Tak. Jangan kata pula Ilyas ni dok kenal, dia tahunya tukang jahit. Tukang jahit. Ataupun dia kerja jabat tanah dulu. Contoh. Nabi ke rasul tak tahu. Tak boleh tu. Jadi kena tahu sekira-kira kalau orang tanya Zulkifli ni siapa dia? Nabi ke rasul? Dia tahu ni nabi ni. Dia tidak menafikan mana-mana daripada 25 orang nabi. Jadi yang disebut 25 tu kerana dalam Quran sebut nama 25 orang ni. Menafikan salah seorang, maka orang itu telah dianggap, kalau dia tahulah, dalam masa sekarang ni kerana kejahilan sangat meluas. Kalaulah buat ambil responden, kita buat soal selidik, tanya seorang-seorang, boleh jadi lekat. Banyak benda-benda asas yang fardu ain jadi lekat juga. Sebab apa? Sebab tak ada ambil indah. Padahal sistem pengajian macam-macam dibuat. Daripada sekolah rendah, macam-macam. Di sekolah rendah tadikanya macam-macam, di pusat asuhannya macam-macam. Kemudian sekolah rendah pula, kerajaan menyediakan silibus. Ada pengajian Islam wajib pula bagi orang Islam. Wajib. Kemudian adanya kafar pula, nak suruhajanya jadi penghayatan Islam. Kemudian sekolah menengah pun ada pengajian-pengajian di masjid-masjid. Kalau kat Terengganu ni, boleh katanya kalau jahil juga ni dok lepas jawab dengan Tuhan. Dok lepas jawab hari akhirat. Sebab apa? Sebab mengatakan penuh pengajian ikut nak pilih, tak kenal dengan ustaz ni pergi ustaz lain. Tak boleh belajar fiqh, pergi belajar akidah. Tak boleh belajar ni asal cari hak betul, jangan cari hak salah. Hak salah pun ada juga. Jadi maksudnya ilmu itu di kalangan masyarakat kita ni tersebar. Bahkan di media masa ataupun di media elektronik sangat banyak. Pilih saja kita nak tahu pasal apa, maka kita dah boleh tengok di hujung jari saja. Ada tempat-tempat mungkin payah di pedalaman. Tak, pedalaman. Macam baru ni kita pergi ke Sabah, ada tempat-tempat yang mana makan pun payah. Makan pun payah. Berjalan 2 km dalam hutan pergi rumah anak. Ayah pergi jalan dalam hutan nak pergi rumah anak, nak cari makan. Boleh pergi sebuku wa alif bagi 2. Jadi ada tempat yang mana nasibnya tidak sebaik kita. Tidak sebaik kita. Apatah lagi kalau nak mengharapkan pengajian-pengajian begini. Maghrib Isyak tak ada pengajian kadang. Orang mari tu suka sangat sambut dia. Kerana ada orang sudi nak mengajar agama kepada mereka. Jadinya dalam masalah perkara yang umum dan perkara yang patut diketahui oleh setiap orang Islam ni, maka tak boleh ada jahil dalam masalah tu. Kalau jahil yang sedemikian pada tempat yang mana ada ramai pengajian, banyak pengajian dan ramai ulama, tidak diberi uzur. Jahil tu tak beri uzur, makna tak boleh nak beri alasan bahawa saya tak tahu atau saya jahil. Au takdzibihi, atau mendustakannya, tak percaya kepada nabi. Apa yang dibawa kepada oleh nabi ni tidak dipercayai. Wajah di mujma'in alaih,
dan mengingkari perkara yang diijma'. Lagi perkara yang ijma' ini maklum minad dini bid-darurah, yang maklum dalam agama secara mudah. Benda yang maklum dalam agama secara mudah, contoh sembahyang wajib, sembahyang 5 waktu ni wajib. Tu semua orang tahu. Perkara ijma' yang semua orang tahu. Tak perlu orang fikir panjang-panjang pun orang tahu. Puasa Ramadan ni wajib. Zakat ni wajib, haji ni wajib bagi orang yang berkemampuan. Jadi dia mengingkari, tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Ataupun dia nafi kata dia tak wajib sembahyang, orang lain wajib sembahyang. Jaga-jaga kok ni. Ini apabila keinginan beragama ada tetapi dapat guru yang salah, dapat guru yang sesat, akhirnya bawa kepada ilmu-ilmu kebatinan yang sesat, ilmu-ilmu makrifat yang menyeweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang juga orang suruh mengaji kenal Tuhan, orang suruh mengaji kenal Tuhan, tapi dia tak kenal Tuhan, dia kenal hantu. Dia kenal benda lain. Hak dia saka-saka Tuhan tu bukan Tuhan. Jaga tu. Maka pengajian yang buat senyap-senyap ataupun buat dalam keadaan tidak terbuka, nak buat ni ada syarat macam-macam. Hak ni kena hati-hati. Hati-hati. Dalam masyarakat kita ada. Cuma dia tak naiklah. Kalau naik, kalau zahir, pihak yang berwajib agama biasa ambil tindakan lah. Tapi ada, tak jauh pun daripada kita, ada je. Okey. Dia kata dia nafi perkara ijma' yang maklum min ghairi ta'wilin, tanpa ada takwil. Kalau ada takwilan, contohnya sebagaimana dia tidak tolak betul-betul tapi dia takwil dengan makna yang berbeza. Kalau begitu hendaklah diberi keterangan, diajak supaya diberi huraian, dibetulkan pemahaman. Kalau masih diingkar, barulah dia dihukumkan kufur. Wa illam yakun fihi nasun, walaupun perkara ijma' ni tak ada nas. Kadang ada juga perkara ijma' yang berlaku ijma' tidak ada nas yang zahir. Tak ada nas yang sarih, tetapi ulama ijma' belaka. Maka hukumnya wajib juga. Perkara itu membawa kepada kufur juga. Contoh perkara apa? Kawujubi nahwi salatil maktubati, seperti wajibnya seumpama sembahyang 5 waktu. Hak ni perkara ijma' maklum minad din bid-darurah, benda yang semua orang tahu. Jadi dia kata tak wajib sembahyang 5 waktu. Maka orang sebegini telah menyebabkan dia keluar daripada Islam. Lagi wa tahlili nahwil bai'. Dia bukan sekadar menafikan kewajipan, menafi perkara yang maklum ni umum. Hukum contohnya halal, seperti halal seumpama jual beli dan nikah. Dia kata jual beli haram atau nikah ni haram. Antara lain juga mengatakan makan daging haram. Telah difatwakan di Indonesia dah. Tak? Dia tak benar, tapi dia berlapik-lapik perkataan dia. Dia kata saya tak kata haram. Tapi dalam secara tidak langsung dia kata orang makan binatang ni, ajaran nama apa? Ajaran bab kesucian. Bab kesucian. Jadi dia telah di masyhur lah dan telah difatwakan. Siap buat convocation di Langkawi. Orang Malaysia ada ikut convocation bagi sijil lah, maknanya telah tamat khusus bab kesucian. Dinama bab kesucian. Jadi bila suci, nak suci macam mana? Tidak boleh makan benda-benda kotor yang berdarah. Jadi kena makan macam orang-orang Hindu je ni. Makan apa ni? Makan sayur-sayuran je. Dia masalah tak mau makan, lain masalah mengharamkan benda halal. Itu tak boleh. Kalau kita diet ataupun kita ada kena go out, tak? Makan sedap, muda-muda makan sedap, akhir go out terus. Jadi benda-benda tu kadang patang. Kita berpatang saja, tak mau makan, tak ada masalah, itu hak kita. Tetapi mengharamkan benda yang halal, itu salah. Kita telah mengubah hukum Tuhan. Kita telah menafikan hukum yang Tuhan kata halal, kita kata haram. Nampak? Dia sikit je tu.
Wa tahrimi syurbil khamri, mengharamkan minum arak. Pengharaman minum arak tu maklum dalam agama dengan mudah. Orang semua tahu arak ini haram. Dia kata tak apa. Arak ini kalau lagi tak mabuk boleh minum. Nampak tak? Lagi nak mabuk boleh minum. Jadi nak tahu mabuk nak hidup, minum dulu. Siapa mabuk tu reti lah. Jadi orang gini ni dia menghalalkan benda yang diharamkan oleh syarak. Bawa kepada murtad ni. Wal liwati, liwat. Wazina, dan juga zina. Kata tak apa kalau redha sama redha dan seumpamanya. Ini perbuatan yang membawa kepada keluar daripada Islam. Wal maksi, dan mengambil harta secara tak betul. Kalau al-maks secara makna istilah ialah kutip cukai. Kalau zaman dulu dia jaga persepadanan, orang nak masuk bawa barang kena bayar cukai. Jadi isu daribah al-maqsa al-mukuh ni panjang pembincangan. Kerana disebut dalam hadis bahawa dosa ni dianggap sebagai dosa. Cumanya adakah dibenarkan kerajaan kutip cukai tu benda yang ulama bincang balik, dan apa yang disebut dalam hadis itu dikhususkan dengan sebab-sebab tertentu. Ini contoh je lah. Wa nadbir rawatibi, dan kesunatan sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah ni hukumnya telah maklum sunat. Dia kata tak sunat, tak boleh juga tu. Menafi benda yang maklum sunat. Bukan sekadar benda yang halal kita kata haram, benda yang wajib kita tak wajib. Yang sunat pun kita nafikan kesunatan. Dan hari raya, menafikan kesunatan hari raya. Dia kata tak ada semayang hari raya, tak ada ni. Tak perlu semayang pun. Semayang qabliyah ba'diyah tak ada ni. Maka hukumnya boleh menyebabkan seorang tu murtad. Wal iyaz billah. Bi khilafi. Sambung lagi kata pengarang, bi khilafi mujma'in alaihi la ya'rifuhu illa al-khawas walau kana fihi nassun kastihqaqi bintil ibn as-sudusa ma'al binti wa kahurmati nikahil mu'taddati lil ghairi kama qalahu an-Nawawi wa ghairuh. Lain halnya dengan hukum mujma' alaih, hukum yang disepakati benarnya, yang ijma' lah, yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Penuntut-penuntut ilmu tahu, orang-orang yang belajar je tahu. Walaupun ada nasnya, walaupun ada hadis-hadis Al-Quran. Misalnya bahawa cucu wanita dari anak lelaki adalah mendapat bahagian 1/6 dalam keadaan ada anak wanita. Haramnya pernikahan wanita tengah iddah dengan lelaki selain suami, sahibul iddah, sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi dan ulama lainnya. Okey. Jadi yang menyebabkan kufur kalau perkara ijma' yang disepakati. Ada pun perkara ijma' yang tidak yang tadi yang ijma' memang disepakatilah dan dah maklum. Tu, ijma' yang maklum. Ada pun perkara ijma' yang tidak diketahui oleh semua orang. Orang tertentu je tahu. Bi khilafi mujma'in alaihi, lain dengan perkara ijma' la ya'rifuhu illa al-khawas, yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang khusus je. Orang yang mengaji, orang yang belajar je. Orang secara umum, orang awam ada yang tak tahu. Maka hukumnya tidak jadi kufur lagi kalau dia nafi. Jadi hukum yang tidak diketahui umum ni, walaupun ijma', walau kana fihi nassun, walaupun ada nas, kata ada ayat Quran kan, walaupun ada ayat Quran, tapi kerana syarak nak menjatuhkan hukum kufur ni berat. Dia kena bukan sekadar ijma', tapi ijma' yang dimaklum, yang maklum oleh orang secara umum. Contoh mana? Contoh yang tidak, yang ijma' tapi tidak ramai orang tahu. Bukan semua orang tahu, bukan ramai, bukan orang awam semua tahu. Contoh, kastihqaqi bintil ibn as-sudusa ma'al binti, seperti berhak anak perempuan bagi anak lelaki, cucu perempuan bagi anak lelaki.
Cucu perempuan bagi anak lelaki. Cucu maknanya anak perempuan bagi anak lelaki lah. You kena sebut gitu tak. Anak perempuan bagi anak lelaki kita. Kita ada anak lelaki, dia anak lelaki kita ada anak puang. Jadi cucu perempuan lah, disebut kita cucu. Jadi anak perempuan bagi anak lelaki berhak dapat berapa? Dapat 1/6 bersama bint anak perempuan. Si mati meninggalkan anak puang seorang. Tak, anak puang seorang. Anak lelaki ada tak? Ada tapi mati dulu. Dan kalau ada anak lelaki, habis itu harta. Tak, kalau maknanya si mati tu tak ada isteri, habis itu. Jadi makan sobah lah. Anak puang, anak lelaki. Ada anak lelaki, habis harta situ je. Tak pergi ke pok dara, tak ada turun ke apa anak-anak dara ni, tak ada dah. Cucu-cucu tak ada dah, sebab ada bahagian atas ni. Jadi bila anak lelaki tak ada, tapi anak lelaki ni ada tapi mati dulu, dia ada anak perempuan. Jadi cucu perempuan lah bagi si mati. Cucu perempuan bagi si mati melalui anak lelaki. Anak lelaki dia ni mati dulu, maka tinggallah anak perempuan dia dengan cucu perempuan daripada anak lelaki dia. Maka anak perempuan dia seorang dapat 1/2. Dapat 1/2. Baki lagi 1/6 bahagian orang puang ni. Orang puang bahagian ni 2/3 semua. Jadi anak puang dapat 1/2, 1/2 separuh. Cucu tadi dapat 1/6. Takmilah sulusain. Yang mencukupkan bahagian 2/3 bahagian orang puang. Jadi cucu dia dapat 1/6. Dapat 1/6. Orang tahu ke tak tu? Kalau orang nak ngaji saka faraid ni tak tahu. Itu ijma' tu. Ijma'. Tak. Perkara itu ijma'. Memang dapat 1/6. Tak ada khilaf sini. Tapi tak tahu. Bukan semua orang tahu. Maka hukumnya menafikan perkara yang ijma' tapi tidak diketahui umum, tidak jadi kufur lagi. Lagi juga wa kahurmati nikahil mu'taddati lil ghaib. Seperti menikah, seperti haramnya menikah perempuan yang bereddah daripada orang lain. Orang puang dia cerai dengan tok lelaki dia. Jadi dia cerai dah. Dengan tok lelaki dia. Masa dalam iddah pergi nikah dengan tok lelaki lain pula, orang lelaki lain pula. Boleh ke tidak? Jawapannya haram dengan ijma' tu. Tak boleh, sebab dia berada dalam iddah orang. Tapi benda ni kadang-kadang orang tak tahu. Dia kata cerai dah. Nampak tak? Tapi tempat kita mungkin orang tahulah. Tapi hak berlaku mana? Berlaku dia salah kira ataupun salah apa? Kita kata salah tindakan. Salah langkah. Macam mana? Ada hak berlakunya. Orang puang ni, dia ingat ke dia habis iddah dah. Habis iddah dah dengan tok lelaki lama. Ingat habis iddah dah, dia pun pergilah nak nikah dengan tok lelaki baru. Setuju belaka, nikah boleh ada. Nikah. Akhirnya tok lelaki lama mari. Dia kata hak puang ni iddah dalam iddah saya lagi. Dalam iddah saya lagi. Hak lagi berat lagi. Hak puang ni, dia ingat ke dia kena talak? Dia pergi nikah lah dengan tok lelaki lain. Jadi masalah gini dah, kalau biasanya kalau dia orang nikah dalam secara apa nama ni, secara biasalah, secara halal dalam Malaysia ada surat nikah semua sekali, daftar nikah, dia tak akan berlaku gitu. Sebab tu qadi minta surat tu. Ni masalahnya tok lelaki pertama ni nikah luar. Nikah ni siang. Jadi hak pertama ni bila nikah siang, jadi surat-surat semua tak cara lah. Jadi bila nak nikah dengan tok lelaki lain, jadi tak ada surat. Orang anggap dia masih bujang. Dia pun kata tok lelaki dia cerai dia dah. Kita pakat dia orang nikah lah. Pakat nikah dia orang. Bila menikah tak ada masalah. Yang jadi masalah bila dia cerai pula nombor 2.
Dia cerai pula dengan nombor 2. Bila begitu, hak nombor 2 ni, pernikahan nombor 2 ni didaftarkan. Daftar macam biasa. Pernikahan nombor 1 tu tak daftar sebab nikah di luar. Jadi nikah cerai dengan nombor 2 nak balik nombor 1 mula. Tak boleh teringat-ingat. Teringat-ingat hak nombor 1. Nak balik. Jadi bila tu pecah cerita. Habis bokor daripada terbongkar habis cerita daripada A sampai Z, habis cerita gini-gini. Barulah Tok Qadi tahu. Maknanya sebelum ni orang puang ni dia licik juga. Dia dok khabar yang nikah dengan orang. Dia khabar dia tak ada tok lelaki. Sebab apa? Sebab mana siji nikah ada, nikah di luar. Jadi dia pun terbongkar habis. Rupa-rupanya bila tanya tok lelaki pertama, awak cerai tak dia? Saya tak cerai, boleh saya tinggal je. Sudah. Jadi makna hak nombor 2 ni nikah dengan bini orang. Apa tak? Hak nombor 2 ni, laki nombor 2 ni menikah dengan bini orang. Sebab perempuan tadi tidak diceraikan oleh suami dia. Ada orang puan ni bukan boleh kira, dia kata balik rumah makmu, ingat cerai dah. Tak, bala lepas pinggang makuk, tak ada pinggang, tak ada makuk, balik rumah. Dah, habis balik rumah makmu lah. Balik rumah makmu. Jadi ingat tok lelaki dia cerai dia. Habis. Bila ingat cerai ke dia ingat dia tak ada dah lah. Lepas tu dia kata boleh dah ni nak nikah lain. Boleh nak nikah lain. Maka bila buka balik cerita tu, rupanya nikah dengan bini orang. Bahaya tu. Bahaya, akan menyebabkan kesan banyak lepas ni. Maka tu dia kata seperti haram menikah mu'taddati lil ghairi, perempuan dalam iddah orang lain. Jadi orang lain tak boleh nikah dengan perempuan yang masih dalam iddah. Dia kena pastikan habis iddah. Sebab itu penting pendaftaran nikah dan cerai. Daftar nikah, cerai pun kena daftar juga. Sebab dia nak pastikan tempoh 3 kali suci tu cukup ke tak. Ada kadang-kadang salah kira dah. Sebab apa? Sebab mungkinlah maklumat daripada pihak perempuan tu ataupun Tok Qadi tu salahkan dia. Jadi dah habis lagi dah nikah dah. Habis dah nikah dah. Tu benda-benda yang berat-berat belaka. Sebab itu yuhtatu fil abdha'i ma la yuhtatu fi ghairiha. Diambil berat sangat berkaitan dengan masalah menghalalkan kemaluan ni. Dah. Untuk nikah laki bini ni dia ambil berat. Tidak sebagaimana hak lain. Hak lain ambil berat juga. Hak ni yang lagi ambil berat ni. Tak boleh ambil main-main je. Lafaz nikah kena ada 2 orang saksi. Padahal akad ni kalau bab jual beli tak sunat, tak wajib, tak syarat ada saksi. Ada kata jual beli ada saksi. Kecuali hak mahal-mahal lah, hak kena saing. Hak kena saing tu memang saksi hak tu. Kalau jual beli kedai ada saksi. Nak beli coklat 1%, ajak nak cari 2 orang saksi. Tak ada. Orang nak buat gitu, nak beli beras kilo, ajak panggil saksi je. Ada. Akad ni tidak wajib saksi kecuali akad nikah. Apa tak? Akad nikah kena saksi. Sebab apa? Sebab ni benda yang berat. Sebab itu tak lepas. Suami tak lepas akad nikah, saksi tak setuju. Sekali lagi sampai kena mandi bah. Jadi sebab tu penting tak boleh ambil engang-engang. Tak boleh ambil engang-engang berkaitan dengan akad. Baik. Tapi kalau tok laki dia sendiri nak nikah mula dengan janda, tak kira janda lagi lah dalam iddah dia. Dalam iddah dia tak janda lagi. Boleh, tak ada masalah. Kalau iddah itu iddah raj'i. Dia tolak bini dia, dah habis iddah lagi, dia nak ambil semula. Dia nak jadikan bini balik, isteri balik. Boleh rujuk balik. Boleh rujuk balik. Okay. Orang lain kena habis iddah dulu. Kama qalahu Nawawi, sebagaimana berkatakannya oleh Imam Nawawi wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Nawawi. Kemudian kata pengarang, wa bi khilafil ma'dzur kaman qaruba ahduhu bil Islam. Lain halnya dengan orang yang dimaklumi uzurnya. Misalnya orang yang baru saja mengenal Islam. Ini juga diberi maaf. Apa dia? Orang yang baru memeluk Islam.
Baru peluk Islam. Jadi tak tahu, rupanya tak boleh menikah dengan perempuan yang masih dalam, kita kata, endah orang. Ataupun tak tahu, rupanya bulan puasa ni tak boleh setubuh dengan isteri. Contoh. Dah, dia baru masuk Islam. Ataupun dia nafikan kewajipan, mana-mana kewajipan, maka dimaafkan. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wasujudin lil makhlukin ikhtiyaran min ghairi khaufin walau nabiyan wa in ankara al-istihqaqa wa lam yutabiq qalbuhu jawarihahu lianna zahira halihi yukadzibuhu. Dan murtad seperti misalnya bersujud kepada makhluk, walaupun itu nabi, walaupun sujud ke nabi, yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa dan tidak tiada ketakutan, walaupun mengingkari hak disujudnya, dan niat hatinya tidak mencocoki perbuatannya. Niat hati lain dengan perbuatan. Buat sujud tapi hati tak niat nak sembah. Contoh. Kerana lahirnya ada mendustakan hati, kerana perbuatan zahir menafikan apa yang dalam hati. Okey. Baik, sekarang ni masuk kepada contoh perbuatan yang menyebabkan kufur pula, atau menyebabkan murtad. Wasujudin li makhlukin, iaitu sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk ni tak kiralah makhluk hidup ke makhluk tak hidup, dipanggil makhluk belaka. Sujud kerana apa? Sujud ni ibadat yang khusus hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hanya kepada Allah. Ia lain dengan rukuk. Rukuk ada sebut kat sini. Rukuk ada sebut. Lepas ni akan sebut. Rukuk lain. Rukuk ni dia tak sampai tahap kufur kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Ada pun sujud, kalau tak ada niat pun, tapi sujud kepada makhluk dengan syarat-syaratnya, jadi kufur dah. Tengok dia kata sujud kepada makhluk ikhtiaran, secara ikhtiar, pilihan dia, bukan kena paksa. Kalau kena paksa tak ada kena hukum lah. Dia kena paksa. Kalau tak sujud tembok, ataupun dia tendang, dia letak kepala, pijak kepala supaya sujud, maka hukum tu tak ada kena dosa apalah, tak berdosa pun. Bahkan untuk menyelamatkan nyawa wajib dia buat gitu. Wajib dia buat gitu. Secara pilihan, min ghairi khaufin, tanpa ada takut. Dia memang saja sujud, tak ada takut-takut, orang tak ada paksa pun. Walau nabiyan, walaupun sujud kepada nabi sekalipun, tak boleh. Tak boleh. Wa in ankara al-istihqaqa, walaupun dia menafikan istihqaq, berhaknya mendapatkan kemuliaan tu. Dia kata, saya sujud ke orang ni bukan kerana dia agung, bukan kerana dia mulia, bukan kerana nak membesarkan dia, tak. Dia menafikan, mengingkari istihqaq, berhaknya sujud tu. Dia kata saya sujud ni bukan kerana nak mengagungkannya, walaupun sekalipun dia kata tidak demikian. Au lam yutabiq qalbuhu jawarihahu, ataupun tidak menepati hatinya akan anggota-anggotanya. Tidak menepati hatinya akan anggota-anggotanya. Mana? Hati dia kata saya tak ada niat nak memuliakan dia sujud ni, tapi perbuatannya pergi sujud. Macam mana? Panggil Tok Hakim, panggil dia, buat apa awak pergi sujud ke berhala ni? Kata saya sujud bukan nak memuliakan berhala ni, saya tak ada niat pun nak memuliakan berhala dah patung ni. Tak boleh pakai juga. Makna zahir tetap dihukum dengan kufur. Maknanya kena taubat mula. Buat mula. Kenapa? Ni tengok ilah dia. Li'anna zahira halihi yukadzibuhu, kerana zahir keadaannya mendustakan hak hati dia. Kalau awak tak nak agungkan dia, kenapa pergi sujud? Jadi sujud ni jelas satu tanda ibadat menunjukkan seseorang itu memuliakan dan mengagungkan yang dia sujud kepadanya itu.
habis. Jadi dalam keadaan itu, perbuatan sujud ini hukumnya zahir dihukum dengan kufur. Adapun benar atau benar dalam hati dia itu serah dianatan kepada Allah. Secara hukum hakikatnya serah ke Tuhan lah. Tetapi pada zahirnya dihukumkan dengan keluar daripada Islam. Wa fi asli rawdati anit tahdhibi man dakhala daral harbi fasajada li sanamin aw talaffadha bi kufrin thumma da'a ikrahan fa in fa'alahu fi khalwatihi lam yuqbal aw baina aydihim wa huwa asirun qubila qawluhu aw tajirun fala. Tersebut dalam aslur rawdah. Barang siapa berada dalam daerah musuh, yakni daerah orang kafir, lalu bersujud kepada berhala atau mengucapkan perkataan kufur, kemudian mendakwakan bahawa terpaksa, jika hal itu dilakukan dalam keadaan sendirian, maka dakwaannya tidak bisa diterima. Atau jika dilakukan di hadapan para kafir musuh sedang dia menjadi orang tahanan, maka bisa diterima. Atau kalau dirinya selaku pedagang, maka tidak bisa diterima. Gini. Ini masalah kalau berlaku ni di tempat negara orang bukan Islam. Jadi masalah ini dinukilkan oleh Imam Nawawi wa fi rawdati. Situ tulis asli rawdah. Ke rawdah. Asli rawdah. Wa fi asli rawdah. Asal rawdah ni kitab Imam Nawawi, Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Jadi Rawdatut Talibin ni rawdah kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi ni dia ringkaskan daripada kitab Fathul Aziz karangan Imam Rafi'i. Al-Aziz Al-Aziz atau Fathul Aziz ini Imam Rafi'i karang. Mari Imam Nawawi dia rekahkan kitab tu menjadi kitab rawdah. Maka permasalahan ataupun perbincangan yang ada dalam Fathul Aziz yang dipindah dalam rawdah dipanggil aslur rawdah. Makna menunjukkan bahawa masalah ini ada dalam kitab rawdah dan dia ada dalam kitab Fathul Aziz. Dan ada daripada kitab rawdah ni yang tak ada dalam asli rawdah, makna yang ditambah masalah-masalah oleh Imam Nawawi sendiri yang tak ada dalam kitab asal karangan Imam Rafi'i Fathul Aziz tu. Dalam aslu rawdah anit tahzib. Tahzib ni at-tahzib fil fiqh Syafi'i ni karangan Imam Al-Baghawi. Ini antara kitab dalam mazhab Syafi'i. Kitab dalam mazhab Syafi'i karangan Imam Baghawi rahimahullah. Dalam tu dia kata man dakhala daral harbi, siapa yang masuk negeri orang kafir harbi, negeri musuh lah. Pergi masuk Israel contohnya. Tu orang kafir harbi tu, masuk negeri kafir harbi. Fasajada li sanamin, lalu dia sujud kepada berhala. Au talaffadha bi kufrin, atau dia berlafaz dengan lafaz kufur, dia mengucap kalimah kufur. Thumma da'a ikrahan, kemudian didakwa kena paksa, terpaksa. Saya sujud ke berhala ni kerana dipaksa. Saya mengucap kufur ni kerana dipaksa. Apa jawabnya? Fa fihi tafsil, fa in fa'alahu fi khalwatihi, kalau dia lakukan ketika berseorangan. Maknanya orang tak ada, pergi kat berhala pergi sujud. Contoh. Ketika khalaqnya, ketika tidak ada apa-apalah, ketika seorang lam yuqbal, dakwaan dia tak boleh terima. Maknanya tetap dihukum dia ni telah keluar daripada Islam. Kerajaan raja wajib suruh dia taubat tu, masuk Islam balik. Au baina aidihim, ataupun ini yang situasi kedua. Tadi dia sujud seorang diri, orang tak ada pun, tak ada paksaan, tetap dihukum kufur. Yang kedua, au baina aidihim, dia sujud kepada berhala depan orang ramai, depan musuh. Depan musuh dia disujud. Wa huwa asir, dalam keadaan dia itu tawanan.
Dia kena tawan, musuh tawan dia, musuh paksa dia sujud. Qubila qawluhu, jawapannya perkataan dia itu diterima. Saya kata tak ada pun dalam hati nak sujud pada berhala ni, tak ada pun niat nak mengagungkan berhala ni, tapi dipaksa kerana saya ditawan. Ditawan. Orang ugup. Maka ketika itu dakwaan dia sujud bukan kerana nak memuliakan, mengagungkan tu diterima. Au tajirun, ataupun dia tajir. Tajir ni mana? Peniaga. Dia kata saya sujud depan orang, tapi saya tak ada niat. Dia siapa? Dia peniaga. Peniaga ni orang tak tawang biasanya. Dia ada bebas. Kalau tawanan memang dia kena tawan, dia kena seksa dia, tapi dia ni peniaga. Maka tidak diterima fala yuqbalu qawluhu, tidak diterima perkataan dia, tak diterima. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia sujud tu kerana nak suruh orang anggap dia ni agama sama, lepas tu beli barang dia. Beli barang dia. Jadi tidak tu, itu bukan satu paksaan dan juga sebab uzur yang menyebabkan boleh melakukan perkara yang jatuh kufur ni. Okey. Jadi fala hukumnya tidak diterima dakwaan dia, maka tetap dia dihukumkan dengan kufur. Kemudian kata pengarang, wa kharaja bisujudi ar-ruku'u li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi kathiran bi khilafis sujud. Tidak termasuk bersujud iaitu rukuk kerana adegannya banyak terjadi dalam peribadatan penghormatan terhadap makhluk. Lain halnya dengan adegan sujud. Adegan macam cerita. Adegan ni maknanya rupa-rupa. Rupa kelakuan. Dia kata sini kemudian wa kharaja bis sujud, keluar dengan sujud. Disebut dalam matan wa sujudin li makhluk, sujud kepada makhluk. Keluar dengan perkataan sujud tu ar-ruku. Rukuk, kalau rukuk kepada yang lain tidak dihukum kufur kecuali ada niat nak memuliakan. Niat nak memuliakan dan mengagungkan macam Tuhan. Kenapa rukuk ni tak sama dengan sujud? Li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi kathiran. Kerana rupa tunduk ni banyak berlaku sama-sama makhluk. Orang mari kita tunduk. Cumanya tunduk tu jangan sampai yang dibenarkan, jangan sampai hak rokok. Tunduk yang dibenarkan jangan sampai pada hak rokok. Kalau sampai hak rokok tu tak boleh lah. Hukumnya haram. Perbuatan tu haram, tapi tak jatuh kufur kalau tak ada niat nak memuliakan. Lain dengan sujud. Sujud tu haram dah jatuh kufur walaupun tak ada niat, kerana kita disuruh hukum dengan zahir. Tetapi rukuk, kalau tak ada niat, perbuatan rukuk seperti mana rukuk dalam semayang, hukumnya haram, tapi tak jatuh kufur lagi. Haram tak haram. Jadi kalau tunduk sekadar tunduk tak sampai tahap rukuk, itu tak ada masalah. Ada baru semenjak 2 menjak ni atau beberapa hari ni ada orang tubik viralkan pula, makna lalu depan orang tua tunduk tak boleh. Tak baca. Tunduk lalu depan orang tua tak boleh. Dia kata ni haram ni. Kita tengoklah tu. Tunduk gitu sama rokok ke? Dah. Yang tak boleh tu tunduk rokok, kita tunduk tu bukan tunduk macam rokok. Kita bokokkan badan dan tundukkan kaki kita. Kalau orang Jawa lagilah. Jawa kan tak. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa dia nak salang tu, dia duduk macam adat Jawa dulu. Dia duduk sepuh gitu, jalan dengan lutut. Jadi benda gitu dia tidak sama macam rukuk. Sebab itu tidak dihukumkan kufur kalau tak ada ta'zim. Dan kalau benda itu tidak sama dengan perbuatan ibadat, maka tidak ada masalah. Kemudian kata pengarang rahimahullah, qala syekhuna wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.